Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi Wabi Allahni fitarin. Kita muka surat 23. Ke-11-nya sama. Artinya wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat sama. Artinya mendengar. Yang berdiri ia pada zat Allah. Yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia. Akan tiap-tiap barang yang ada, bukan mendengarnya dengan telinga, maka mendengar Allah Ta'ala akan zatnya dan segala sifatnya, dan mendengar ia akan segala warna hitam putih dan segala suara, dan mendengar ia akan segala rasa, tawar, manis, masin, pedas, sejuk, panas, basah, kering, harum dan lain-lainnya. Walaupun benda itu dalam batu yang penjal, tiap-tiap barang yang ada ia dengar sekaliannya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, pemberian daripada semata ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah, diberi kita ada perasaan sedar ke dia, nak ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, dan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Alhamdulillah, diberi kita semangat aloba untuk menuntut ilmu yang diajar oleh Rasul tercinta, untuk meneruskan usaha-usaha kita mengenal Allah Ta'ala dan mengasihi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib jemaah, berada pula tempat yang mulia, majlis yang mulia, untuk belajar ilmu yang mulia. Dan ilmu paling mulia ialah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah. Ilmu paling mulia ialah ilmu yang berkaitan bab iman, dan bab iman paling besar sekali, paling mulia ialah bab iman dengan Allah Ta'ala. Kerana kenal Allah Ta'ala ni ialah faham perkara usuli dalam akidah kita, la ilaha illallah. Sambungan kita ke-11 ni sama, atas nama dia sifat wajib Allah Ta'ala, atas nama sifat tentu sabit di zat. Jadi maksud sama ni wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat sama. Terjemahnya mendengar. Bahasa petani ada kitab guna bahasa pendengar. Mendengar, pendengar, ataupun kita guna bahasa sabit Allah Ta'ala ada sifat dengar. Kalau ikut perkataan dengar tu pun memadai dah. Kerana maksud daripada sama tu adalah nak menunjukkan ada sifat dengar ni pada Allah Ta'ala. Siap?
sebut mendengar tu, mendengar bukan dengan makna perbuatan kat sini. Bukan mendengar dengan makna perbuatan mendengar. Tapi apa kita duk bicara atas kata yang ni sifat ma'ani, sifat yang sabit di zat atas nama sifat zatiyah. Sifat yang memang sungguh ada di zat, macam mana sabit zat macam tu, sabit sifat ni tak boleh ternafi sama sekali. Macam mana zat Allah tak boleh dinafi, macam tu tak boleh nafi sama sekali sifat ma'ani Allah Ta'ala. Khas kita bicara ni sama. Jadi sama yang dimaksud di sini sifat dengar sabit di zat. Semestinya bila Allah Ta'ala sabit sifat sama, tentulah dia sami'a, tentulah dia yasma'u. Mestilah. Satu, kita semayang antara ungkapan kita sami'allahu liman hamidah. Quran sebut macam mana ada sami'a ni? Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu ya'lamu tahawurakuma. Qad sami'allah, sesungguhnya telah mendengar Allah Ta'ala. Jadi kalau telah mendengar itu makna fi'il. Adapun kita duk sebut sama ni mendengar dengan makna sabit sifat dengar di zat. Yang tu bab bahasa lah, bab linguistik sikit lah, bab bahasa untuk kita kenal struktur kalimah dengan makna apa, makna fi'il, adakah dengan makna sifat. Sebab kita memang antara disiplin khas atas kita belajar ni, bab akidah ni, antara yang kita nak bagi cerah fikiran ni, nak kena kenal zat, sifat, fi'il, milik atau asar, natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Dan inilah antara maksud kita hidup atas muka bumi ni, nak kenal Allah. Jalan nak kenal Allah, kenal makhluk. Jadi kat makhluk pun ada zat, sifat, fi'il, ada milik, atas nama macam tu. Tapi semestinya apa yang ada pada makhluk, tersangatlah jauhnya perbezaan antara makhluk dengan Allah. Dan kita dah belajar prinsip mukhalafah lil hawadis, makhluk dengan Allah ni jauhnya beza. Macam mana perbezaan hidup dan mati, macam mana perbezaan gelap dan terang, macam mana perbezaan bahasa kita langit bumi, macam mana perbezaan timur barat, jauh sungguh. Bahkan makhluk ni asalnya adalah opposite daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, di sebalik daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Macam mana pun kena kenal apa yang ada kat kita ni, dia adalah satu dilalah untuk mengenal Allah Ta'ala. Apa yang ada pada kita memudahkan untuk kita mengakui, mengisbatkan, mengikrar, mengiyakan memang Allah sempurna. Kata kita sebut mendengar ni, Allah lah yang mendengar. Maksudnya Allah lah yang ada sifat dengar. Kita ni asal tak ada pun. Bila ada zat kita ni, Allah Ta'ala bagi jadi kita manusia, Allah yang bagi kita jadi manusia. Dia bagi jadi pula ada alat dengar kita, khata bicara dengar, telinga kita. Telinga pun bukan semata-mata telinga boleh dengar, dengan ada nyawa baru bolehlah badan kita berfungsi. Barulah dengan ada nyawa tu, semua anggota yang Allah Ta'ala kita bagi kat kita ni, dia berfungsi. Bila berfungsi antaranya telinga. Allah lah yang bagi kita mendengar, bukan kita dengar. Satu orang Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala ni ja'ala lakumus sam'a, dia yang jadikan kat kamu ni sam'a, pendengaran. Selalu kelahi kalau bab Wahabi sinilah dia kata, kalau Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Kan boleh kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar, tapi Allah mendengar yang layak dengan dia lah. Kita mendengar cara kita, Allah Ta'ala mendengar cara Allah Ta'ala. Ini menunjukkan tak faham ni mereka. Dan dia tak faham tu, dia kata apa salahnya nak kata kita ada muka, Allah ada muka, muka Allah lah, muka kita lah. Itu tak fahamnya mereka apa yang dipanggil sifat kamalat pada Allah Ta'ala. Kaedah kita ulama ajar mendengar sifat Allah. Wa huwas sami', dialah saja yang mendengar. Macam mana huwal hayyul qayyum,
wa huwas samiul basir, dia jualah yang mendengar dan melihat. Kita pekak dan buta. Lepas tu boleh mendengar ni, Allah yang ja'ala lakumus sam'a wal absara, dia yang jadikan kamu pendengaran atau penglihatan. Kewajipan kita atas belajar tauhid ni, kenal Allah yang mendengar kita. Pendengaran kat kita ni, Allah yang bagi aku dengar. Dan dengar Allah Ta'ala dengan makna dengar kita memang jauh berbeza. Nisbah asal kita pekak, Allah memang asal dia dengar, kita asal pekak. Asal kita kalau nisbah zat tak ada pun, Allah bagi ada zat kita, bagi anggota kita telinga. Dan dengan telinga ni, dengan peralatan Allah Ta'ala yang ciptakan, mekanisme untuk memulih penyembahan kita boleh dengar tu. Ada cuping telinga, lubang telinga, ada gendang telinga, ada 3 tugal tulang kecil. Dia menggandakan getaran yang diterima oleh frekuensi yang boleh terima, gendang terima tu dia bergetar, hantar ke koklia, koklia akan menghantar dengan saraf ke cerebrum, otak depan ni, untuk menterjemahkan getaran tersebut, apa maksud dia. Itu kita belajar sains macam tu lah. Siapa yang bagi boleh berfungsi tu? Allah. Jadi siapa yang mendengar? Allah. Yang ni pun atas kajian sains, cerita dia macam tu, atas proses sabab musabab, atas proses cause effect bahasa orang putih itu. Yang bagi mendengar hakiki Allah. Ada orang ada telinga, ada cuping telinga, ada gendang telinga, ada semua alat tapi pekak. Ada orang ada telinga tapi macam tak ada telinga. Azan sebelah rumah tak datang, tak boleh datang masjid. Duduk majlis pengajian agama, ngaji setempat, tapi tak ambil peduli apa yang dia ajar, tak dapat satu benda pun, bengap. Pasal apa? Dia tutup telinga dia. Bukan tutup yang mana sumbat, tak? Tutup maksudnya dia block. Aku tak mau dengar ni. Dia hanya nak dengar apa yang dia nak dengar. Satu orang salah buat bandingan orang-orang yang kufur dengan Allah Ta'ala ni, tak mau dengar ni. Mereka ni kata orang salah macam mana orang pekak, macam mana orang buta, macam mana binatang ternakan, walaupun ada telinga ada mata tapi dia tak nampak. Dalam Quran nak kata sifat orang-orang yang memang tak mau dengar kebenaran ni, macam mana panggil binatang, mereka ni suara tu dia dengar tapi dia tak ambil peduli apa benda yang dia dengar. Dia dengar hayya 'alas solah, bukan datang masjid. Dia pekak. Pekak tu apa? Dia tak ambil apa pendengaran tu. Betul yang ni haram, dia bukan ya. Dia tak peduli. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak suruh cari pun pangkai tak jumpa Ustaz. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Macam mana kepala dia? Tiba-tiba tanya ujungnya, nak tanya kepala. Nak scan ni kau senang. Siapa boleh sebut? La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Kepala dia apa? Ramai habis ni, una, renda, muna, nala, ek, do, tin, char, panch. Ni tak habis. 5 orang ada, 1 pun tak bunyi. Kau baru nak dalam proses. Esok sabak kedua. Sagi orang yang biasa baca Quran ni, yang buka ni, yang kita tahu Ustaz yang ni Baqarah, ayat ni surah Baqarah itu jumpa hujung tapi tak jumpa pangkalan. Tunggu sekejap, cari. Nak cerita tu, nak kata tak dengarnya kita ni, pasal kita bukan dengar, Allah yang bagi kita dengar. Kalau kita memang boleh dengar apa yang memang kita nak dengar, kita boleh dengar. Tapi tak semua yang kita dengar kita boleh dengar. Dan tak semua kita boleh idrak, boleh faham apa benda yang kita dengar.
Tak percaya tengok ni, saya ajar lagi ni, tambah kita bicara dalil ke apa dengar, tapi tanya balik macam tak pernah dengar, blur je, bengap sikit lah dengan bahasa itu. Tu nak menunjukkan kata ada kasab kita, ada ikhtiar yang kita kena, yang ditaklif buat kita, dan kena ada sabab yang kita buat untuk kita nak dapatkan pendengaran tu. Apatah lagi kalau memang dia mental block, ni bukan mental block, dia blockkan telinga, dia tak mau dengar, apatah lagi tutup lubang telinga, apatah lagi ambil kain kelubung pula. Aku tak mau dengar, aku tak mau dengar. Aku tak mau dengar, aku tak mau dengar. Pasal orang tak ada cerita dalam Quran, kaum Nabi Nuh dia sampai tamat macam tu, tak mau dengar Nabi Nuh. Kullama da'autuhum litaghfira lahum, setiap kali Nabi Nuh ajak beriman pada Allah Ta'ala dengan harapan mereka beriman, dengan sebab iman ni Allah Ta'ala jamin in tantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kau berhenti pada perkataan kufur ni, sembah selain pada Allah Ta'ala ni, ada pergantungan hidup hati pada selain pada Allah Ta'ala, duk faham kata selain pada Allah Ta'ala ni lah yang menunaikan segala hajat dan keperluan, duk jatuh cinta dan perasaan semua pada mahasiswa Allah ni, kau berhenti hak tu, kau pergi ke Allah Ta'ala, yughfar lahum ma qad salaf, diampun dosa yang telah lalu. Bila Nabi Nuh doa ajak mereka pada beriman macam ni, kullama da'autuhum litaghfira lahum, apa dia buat? Ja'alu asabi'ahum bi azanihim. Ambil ni jari ni, buat apa? Ja'alu asabi'ahum bi azanihim. Ambil jari jolok telinga, dalam lubang telinga. Wastaghshaw thiyabahum. Ambil pakaian ni, numbuk. Minta mendengar, minta mendengar, minta mendengar, minta mendengar. Wa asarru wastakbaru istikbara. Macam tu lah selama-lamanya, kekal abadi. Jumpa Nabi Nuh ya, awal je blok, siap, tak mau dengar. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, jangan jadi pekak amal macam tu. Macam tu, telinga ada tapi tak guna. Yang tu Allah Ta'ala kata, lahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mau dengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, ada penglihatan tapi tak mau lihat. Orang macam ni macam mana? Ulaika kal'anam, macam mana binatang na'am? Tak jumpa lagi tadi? Kuat sikit. Wallazi tu apa tu? Kan itulah la yasma'u illa du'a wa nida'a tu. Nak tanya tu. Tak jumpa ni? Jumpa? Scan. Masaluhum kulama tu mana tu dekat-dekat situ lah, tapi bukan tu, yang tu punya surah lain. Aja kita test budak-budak ni. Memang kalau cari kamu Quran jumpa dah tu. Saya tak ingat pangkat, tapi saya tahu tempat tu di mana. Baca. Kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Saya tahu tempat tu, tapi tak jumpa tempat tu. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Orang kafir ni, kafir tu sama ada kafir tak beriman, termasuk kafir ni orang yang terhijab, orang yang dia blok pendengaran dia, mental dia, pendengaran dia, fikiran dia untuk terima semua ajaran Islam ni. Dia tak mau terima ni. Kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Bandingan ni macam mana seorang gembala kambing, dia panggil kambing dia, kambing gembala kan sebut kamasalil yan'iqu bima. Kalau gembala kambing, kalau dia panggil
Kambing, balik. Balik tak? Dia faham tak dia sekutuan dia sebut balik ni? Apa dia dengar apa? La yasma'u illa du'a'au wa nida'ah. Dia tak dengar melainkan dia hanya dengar nidaan, doa wa dia hanya dengar panggilan dan suara je. Dia kan peduli apa orang nak sebut. Balik kambing. Jangan makan pokok-pokok orang. Dia dia kan peduli. Apa dia dengar tu dengar apa? Dia hanya dengar suara. Dia tak peduli tau. Hayya 'alas solah. Dia bukan dengar. Dia hanya dengar suara. Tak lebih pada tu. Dia tak dengar dengan apa yang ni mengajar pun. Dia bukan dengar. Dia tak dengar melainkan hanya sambung suara. Illa du'a'an wa nida'an. Yang ni yang lahum azanun la yasma'una biha. Telinga dia pergi pekak. Dia tak mau dengar apa yang sepatutnya kena dengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada penglihatan tapi tak mau tengok apa yang sepatutnya dia kena pandang dan tengok. Orang macam ni dah. Tu yang matching semua ayat Quran ni sama tempat tu. Dia cuma dayak dia duduk tempat lain. Tang ni satu, tang ni satu, tang ni satu, tang ni satu. Ulaika kal an'am. Yang orang macam ni, manusia macam ni macam lembu kambing. Balhum adall, lagi sesat pada lembu kambing. Sebab lembu kambing memang lembu kambing macam tu. Ni orang tapi macam lembu kambing. Hadanallah ila siratal mustaqim. Nak cerita apa ni? Itu yang kita ni Allah Ta'ala dia yang bagi kita pendengaran. Lepas tu pendengaran kita pula dia bagi nak dengar benda-benda yang nak menyeru kepada dia, nak mengenal kepada dia, nak bawa tauhid kepada dia, nak taat kepada dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini nikmat besar. Untuk orang yang faham nikmat ni, boleh hak ni, dia tak nampak nikmat lain lah. Dia tak makan, tak minum tak apa. Dia tak dapat duit tak apa. Kena buang kerjaan tak apa. Janji aku boleh mengaji. Ini yang berlaku pada Rasulullah, para sahabat Nabi sama. Sahabat macam mana? Bila suruh hijrah macam mana? Ada sahabat-sahabat ni bila nak hijrah bagi halangan macam-macam kaum Quraisy. Antara masyhur sebut kisah seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia orang Rum, asal hamba tapi pandai berniaga. Telah dimerdekakan oleh tuan dia. Pasal tuan dia jadi kaya raya sebab hamba dia yang pandai berniaga ni. Bila dah dimerdekakan, dia pun jadi kaya je. Beriman dengan Nabi SAW. Tuan dia tak beriman dengan Nabi. Masa tu duduk di Mekah lagi. Bila Rasulullah hijrah, dia pun nak hijrah pasal kasih kat Nabi SAW. Bila nak hijrah, dia nak bawa lah harta dia. Tahan oleh kafir Quraisy, kalau kau nak ikut Muhammad, pergi selai sepinggang. Harta ni semua orang Mekah punya. Engkau pun aku yang merdekakan dulu tau. Oh, macam mana? Kalau kita hijrah, boleh main selai sepinggang. Tak ingatlah nak balik kampung. Tambah 20 tahun esok bawa balik. Ada orang serah anak dia macam tu, 20 tahun esok bawa balik. 20 tahun bawa balik. Mak nak tengok pun mak kena mari sini. Dan mak dia tinggal sini kata 20 tahun bawa balik. Oh, mak dia, ayah dia ingat. Hang 1000 tahun lagi Tapi jangan buat pasal buat macam 2-3 hari macam tak duduk sini sepak lagi. Oi, kasarnya bahasa. Jangan hanya manis kata di bibir saja tapi di hati lain bicara. Itu munafik nama dia. Oi, kasar bahasa tu. Kita memang cakap mesti dikatakan apa, kotakan apa yang dikata. Jangan menanam tebu di bibir mulut. Itu bahasa Melayu tu kan. Lagi apa? Bahasa India punya apa? Cakap tara serupa bikin. Bunyi Tamil lah kan. Okey. Itu cerita tantu sikit lah. Nak cerita apa? Tu yang kat kita ni telinga ada, gunalah tempat elok-elok yang sepatutnya telinga tu nak dengar apa. Ni dengar ni pun Allah. Kadang kita susah hati tak pasal apa. Kita dalam proses pembangunan ni pekerja macam-macam. Itu Bangla style Bangla, Indon cara Indon, Melayu style Melayu. Kita tak buka lagu, dia mau buka lagu Sat Hindustan, sat lagu klasik, sat lagu cintan.
Orang Melayu ni lagi teruk ni. Pasal lagu Indra Setan. Susah sungguh nak cakap pun. Kalau dia main mengaji halal kita tak apa. Sambil-sambil mengajar tu, boboh tu, sini-sini je. Dia pula sangat mendengar dan peka apa yang kita dengar. Oi. Oh ni, tapi lagi sebut lari pula. Susah hati juga kan. Susah hati tau. Yang asap naga tu syukuran kan. Tu pun susah hati juga kita. Macam mana nak buat? Ya Allah, ya Allah. Susah. Untuk kita nak duduk jalan yang sirat mustaqim ni, cabaran memang banyak kan. Kadang cabaran tu kat kita sendiri. Kadang-kadang kat kita satu hal, kita dah nak bagus dah. Orang lain yang keliling pula merosakkan kita. Kadang dunia merosakkan kita, Yahudi merosakkan kita, Nasrani merosakkan kita, kadang jiran tetangga merosakkan kita, kadang anak merosakkan kita, kadang isteri merosakkan kita, kadang suami merosakkan kita, kadang-kadang kawan merosakkan kita, kadang-kadang ustaz rosakkan kita. Ustaz mana? Ustaz Mangkor. Ajar benda sesat. Kacau juga. Ada ajar sesat. Yang zaman ni ramai. Na'udzubillah. Jadi cerita tu menyambil sikit apa cabaran yang ada keliling kita. Atas kita nak bicara ni bab akidah macam mana? Aku ni asal peka, Allah yang bagi dengar. Yang dengar ni siapa? Yang memang mendengar ni. Wa huwas sami'. Saya sebut macam tu pasal apa? Pasal kaedah linguistik yang Quran dan Arabian, wa huwa sami' ni maksudnya Allah dia jua yang mendengar, dia juga yang dia jua yang melihat. Bila dia wa huwa sami' huwal hayyu, ada mubtada isim ma'rifah, khabar pun isim ma'rifah, dia akan tufidul hasra, dia akan menunjukkan Allah jua yang mendengar, Allah jua yang melihat. Jadi bila Allah jua yang melihat, kita mendengar melihat ni macam mana? Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita penglihatan. Mesti duduk situ. Jadi tak akan muskil macam mana Wahabi muskil kita sebut tadi. Wahabi muskil situ. Kita tak muskil lah. Pasal apa? Yang mendengar Allah. Aku ni Allah bagi aku dengar. Nah mujurlah dia bagi kita dengar benda yang baik-baik. Dia dengar kita nak mengaji, nak tak dengar mengaji susah hati. Tak dengar Quran susah hati, tak dengar selawat susah hati. Dengar benda-benda maksiat ni rasa terbakar telinga. Rasa benci sangat dengar benda yang tu. Lu dengar Allah bang, bengang dengan berserabut dengar. Coronavirus pun jangan tak tahu tau. Dia dengar orang baca Quran dia makin kecil. Mampu itu ke? Dengar muzik kalau main jeng jeng, dia pun jeng jeng. Dia besar. Tambah yang varian Delta tu. Kalau dia besar. Saja saya sebut dalam bentuk gitu sikit. Kita sepatutnya dengar macam tu. Aku meluat semua dengar, kembang telinga, nak bengang dengar. Kalau kita belum sampai tahap tu, maksudnya telinga kita ni tak peka lagi, pekak lagi namanya. Macam itulah. Kama salil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Macam mana gembala kambing dia panggil kambing dia bukan faham apa yang dicakap oleh tuan dia. Dia hanya dengar suara. Dengar orang mengajar ni, dengar azan ni, dia hanya dengar suara tak lebih dah tu. Serupa macam dengar muzik, bahkan kalau muzik sedap lagu tu, buka kuat sikit. Itu hanggut-hanggut kan. Wah, sedap ah. Azan macam mana? Suara. Ya kau. Na'udzubillah. Dan Allah Ta'ala letakkan orang macam tu bandingan apa? Masalul ladzina kafaru. Kan? Masalul ladzina kafaru kama masalil ladzina yanqu bima. Masaluhum ke masalul ladzina kafaru. Masalul ladzina kafaru kama masalil ladzina yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Betul sama ni tu. Orang munafik sama, cuma dia summun bukmun umyun la ya'lamun. Untuk ada tempat la yaqilun, la ya'lamun. Masya-Allah. Kalau Quran
yang ngaji suku lah tu banyak orang jumpa lah. Bila nak sambung balik sorok ni, nahu tengok lah, kita duk ada urusan sikit ni, tak dan ni mula dah ngajar semua lagi, dan tu pun tak siap, ngaji pun tak kira duk teringat, tak boleh juga. Memang kita pun dalam proses nak menyiapkan apa sepatutnya siap. Pula korek pula, gebak pula, tebing tu. Dia satu hari pula dengar tu pula. Sikitlah sebut benda-benda macam tu. Baik. Jadi kalau itu sama ni apa dia? Sifat dengar yang ada di zat Allah Ta'ala tu, dia kata mendengar, yang mendengar ni sifat ni berdiri pada zat Allah Ta'ala. Tu bahasa lah, dan huraian kepada sifat. Sifat adalah sifatun yang qaimatun bizat. Sifat adalah sifatun, atau nama sifat zatiyah ni, sifat sama ni sifatun yang qadimatun azaliyatun qaimatun bizat. Tu istilah. Pasal sifat tak boleh berdiri sendiri, sifat mesti qaim di zat. Tu prinsip. Kita kalau nak lihat zat mesti ada sifat. Kalau sifat semata-mata tak akan wujud sifat semata-mata, kerana sifat sabit hanya boleh, sifat hanya boleh ada di zat. Jadi sama ni sabit di zat Allah Ta'ala. Allah mendengar. Dan dia akan sebut nanti makna dengar lah. Allah Ta'ala mendengar atas bahasa terjemah mendengar. Tapi dengar Allah Ta'ala, jangan sama sekali kita sangka macam mana kita faham dengar. Salah, tak betul. Satu antara bahasa ambil awal, nanti disebut ke depan. Kalau boleh perasan tadi, boleh perasan dah. Apa dia? Allah Ta'ala dengar apa? Dia dengar cahaya, dia dengar manis, dia dengar masin. Kau baca sekali lalu tadi kan? Perasan tak? Dia dengar apa? Dia dengar sejuk, dia dengar panas. Alamak, muskil. Dia dengar kering, dia dengar harum. Macam mana dia boleh dengar harum? Panas pun dia boleh dengar, sejuk pun dia boleh dengar. Ni pendengaran macam mana ni? Dengar Allah Ta'ala bukan dengan mana gelombang bunyi ditampan oleh cuping telinga, masuk lubang telinga, menggetarkan kegendang telinga, digandakan oleh 3 gulang kecil, masuk kokleah, hantar dia melalui saraf, masuk ke cerebrum, menterjemahkan getaran tersebut. Itu kita. Satu, kita hanya boleh dengar gelombang, dan kita hanya dengar bunyi. Bunyi pun mengikut frekuensi telinga kita. Gelombang lain kita tak boleh dengar. Semut kita tak boleh dengar. Anak-anak kita tak dengar. Handphone punya line ni kita tak boleh dengar. Allah Ta'ala cahaya pun dia dengar, suara, memang suara ni mana dia dengar lah. Panas pun dia dengar, warna pun dia dengar, wangi pun dia dengar. Jadi dengar Allah Ta'ala ni makna apa? Ambil siap-siap dobit. Apa makna dengar? Dengar dengan makna inkishaf. Ilmu pun makna inkishaf juga. Apa makna inkishaf itu? Nanti yang ngaji kau boleh hajar al-Steam macam tu. Apa makna inkishaf? Tak hadir masa tu. Kamu ketik skrap masa tu. Dia pergi ketik skrap apa? Hari malam ketik skrap. Apa makna inkishaf? Apa makna inkishaf? Sedia ada inkishaf. Ya betul. Ada talian hayat nak sambung. Abang ni macam mana? Apa dia inkishaf? Itu yang hadir tu, yang online tak tahulah macam mana. Tambah sambil makan nasi dengar. Porah. Fikirlah, nampak macam mengaji, apa betul tak? Apa makna inkishaf? Tak ingat juga apa makna inkishaf. Nyata. Bahasa lain apa dia? Kita ada sebut itu. Liput. Bukan leput. Apa beza liput dengan leput? Leput apa? Melayu tak faham leput. Leput lah kau. Leput ni lembek. Leput. Apa leput? Liput? Liputan, meliputi. Tak ada tertinggal satu pun. La yakhfa alaihi syai'.
Yang tu inkishaf ilmu. Apa ni inkishaf ni? Itulah dengar suara je, tak faham. Dengar suara, tak faham. Apa ni inkishaf? Tak ambil perhatian. Apa ni inkishaf? Apa ni inkishaf? Apa yang ada? Sedia nyata. Tak guna sedia tu tak apa? Nyata. Inkishaf tu maksudnya nyata. Allah ada ilmu. Apa makna ilmu? Nyata. Nyata. Allah Ta'ala mendengar. Apa makna mendengar? Nyata. Cuma nyata ilmu lain, nyata sama lain. Setiap benda ada ni, jumpa nanti pelajaran, nyata dengan inkishaf ilmu, nyata dengan inkishaf sama, nyata dengan inkishaf basar. Satu lagi kalau kita belajar dalam matan jahrah, fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihi alwaqfu. Nyata dari sudut idrak, inkishaf idrak. Pasal takluk idrak inkishaf juga. Itu saja saya sebut gitu. Banyak benda kita kena belajar. Dan belajar tu untuk apa? Supaya kita faham siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dengan kenal Allah Ta'ala ni, baru kita tahu kita siapa. Cuma yang tu di akademik sikit. Habis-habis tak ada, yang ni mesti telan. Allah mendengar, aku pekak. Ni dengar, Allah yang bagi aku dengar. Kena ada perasaan, dan kena sedar, kena ada ilmu. Allah bagi dengar aku. Macam mana aku ni, Allah bagi ada aku. Allah memang ada, sedia ada. Aku ni mendalilkan ada dia. Aku ni harus ada. Mungkin ada. Walaupun dok ada, aku ni harus saja ada, bukan wajib ada. Tapi Allah wajib ada, pasal dia mesti mengadakan aku. Dia sedia ada, aku asal tak ada. Allah asal ada. Allah sedia ada, aku asal tak ada. Aku asal tak ada, Allah bagi ada aku. Ni iman. Ni iman. Ni pun belum iman lagi. Ni baru ilmu iman. Iman tu dalam hati tu, perasan Allah Ta'ala macam tu, baru iman. Senang tak iman? Senang ke susah? Itu macam mana nak dapat iman? Latih iman sampai yakin. Apa latihan iman? Zikir. Tu subuh jangan tidur. Jangan saya seorang je zikir la ilaha illallah. Kita diam je, diam semua. 2-3 putung je. Yang lain bawa 100.5, belum 500. Aja sebut-sebut gitu sikit. Untuk latihan tu sepatutnya macam mana? Azan pukul 6, 5.30 dah duduk sini lah. Macam bulan puasa itu. Kau ada bulan puasa itu kan? Tu pun ponteng juga. Bukan ada 6.30. Saja sebut gitu sikit. Sedap ibu-ibu rapat-rapat ni. 6.30 ni berapa orang je yang betul-betul turun sebelum subuh. Sahur dah. Sahur pukul 4, 4.30 sahur dah. Boleh bersih diri apa-apa datang sini. Apa 5.30 dia kata turun. Buat apa? Zikir sebelum subuh. La ilaha illallah. Memang kita khas belajar bab tu hari tu. Macam mana nak hadirkan dalam hati Allah siapa saja ilah, makhluk tak ada sifat ilah. Hadirkan apa yang kita belajar tu. Zikir pula dengan tenang, pelan, satu-satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tu kan? Itu kan? Ada itu kan? Ada macam tu kan? Ada tiap-tiap hari ke ada beberapa hari je? Ada yang main lambat tu satu hal lah kan? Pasal apa tu? Tujuan dia nak latih tu. Dan latih bulan puasa tu mahal tu sebenarnya. Macam apa? Dia latihan sebulan tu sepatutnya guna untuk setahun. Latihan bulan Ramadan dia tak sama dengan latihan yang lain bulan Ramadan. Yang tu yang bulan Ramadan tu gagah buat juga program supaya sebagai pemula untuk sini ni, tempat akademi kita ni, Akademi Turas Al-Hajari. Kita popularkan sikit nama tu pasal kita berdaftar atas nama tu. Bisnes kita akademi. Akademi ni kan dia tempat untuk melahirkan kan. Akademi Fantasia sebenarnya. Itu tempat melolok melalang. Itu fantasial, sial punya Fantasia akademi. Ni akademi untuk jadi hajari. Batu dari sudut akidah. Kental. Ada hal bonggol batu tu. Orang tengok batu.
buat parit batu tengah jalan, macam mana nak pecahkan dia? Oh, masya-Allah, bakar dengan tayar dengan kayu. Oh, kita punya iman biar batu macam tu. Orang kata apa pun macam mana, aku macam ni, takkan nak, tak ganjak, aku hajari lah. Ada usik-usik motivasi sikit macam tu. Pasal memang kita kena belajar buat iman macam tu. Jadi latihan iman apa? Zikir, hadir hati, latih. Jangan lolak. Pasal lolak tu menggagalkan kita punya perjalanan tauhid tu. Allah. Jadi asal saya nak cerita apa? Apa anda dengar? Nyata. Dan takluk dia atas nama sama. Takluk ilmu pun atas nama inkishaf. Kudrat apa? Kudrat. Takluk taksir. Iradat takluk apa? Taksis. Ilmu inkishaf. Hayat. Hayat tak ada takluk. Mana ada sebut takluk? Baru lepas hayat. Mana ada hayat, mana ada takluk? Ilmu ada. Ilmu inkishaf sama inkishaf juga. Atas nama inkishaf. Sama lah kalau gitu ilmu dengan sama. Tak. Ilmu takluk ilmu. Sama takluk sama. Atas terjemah sama dengar, ilmu tahu. Kita ilmu lain, tahu lain, dengar lain. Tapi pada Allah Ta'ala atas nama inkishaf, ilmu pun inkishaf, sama pun inkishaf, basar pun inkishaf. Jumpa nanti panjang umur dalam kitab-kitab lain cerita idrak pun inkishaf juga. Tapi inkishaf ilmu lain, inkishaf basar lain, inkishaf ilmu lain. Allah. Kat kita ni Allah dengar. Allah Ta'ala lihat. Dia tahu. Dia idrak. Apa benda satu-satu tu nantilah kan. Tapi nak menunjuk kata macam tu ke faham? Satu ulama kita, tutup guru kita, bila dia faham macam ni, satu dia gerun dengan Allah Ta'ala, bukan macam kita yang buat gerun. Tak ada gerun apa pun kan. Selamba ya. Tak ada apa gerun pun. Ada sebut iza zukirallah wajilat qulubuhum, mana ada gerun apa? Sebut COVID gerun. Ni veteran Delta ni dekat Bangor Belimbing. Macam mana? Contohlah kan. Kita Bangor Batu sebelah aje. Macam mana? Gerun tak kira, jangan keluar. Gerun siap dah. Ya Allah, innallaha ma'ana. Dengan ilmu dia, dengan sama dia, dengan basar dia, dengan idrak dia. Macam mana? Tak ada apa, relax. Macam tak ada je pun. Macam dia tak tengok kita, macam dia tak dengar kita, macam dia tak tahu hal kita. Bahkan tak pernah rasa hadirnya dia. Salah tu. Mana iman kita? Untuk kena persoalan kita banyak tu. Untuk macam mana nak latih iman ni? Untuk kita jangan sangka iman ni adalah beriman Tuhan aku Allah. Macam tu iman. Alif Lam Mim ghulibatir Rum kan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia sangka dia cukup dengan dia kata aku beriman sedangkan dia belum diuji? Ujian-ujian kita ni mengenalkan iman. Ni kita ni ujian apa ni? Yang baru ujian ilmu. Nak tengok iman dengan kata ilman, baru tanya ujian ilmu inkishaf mana apa tu pun kantoi lah. Nak iman apa, inkishaf pun tak ingat mana, takluk pun tak tahu nama. Saja punya itu tu belum tanya yang susah-susah lagi. Ingat zikri apa ni, tartib zikri apa, jangan tartib zakari. Lain mana, tak faham sudah, tak gelam tak apa. Tartib ta'akuli, apa mana ta'akuli? Apa beza satu-satu? Lagi satu nak ambil dengar sama dengar. Duduk satu menjelih. Tapi tak dengar melainkan hanya suara. Mana aci itu? Maksudnya pekak lagi. Maksudnya atas nama tu masih kafir lagi. Kafir mana? Hajib. Ada penghalang boleh masuk ni, nak boleh hadam tu. Jadi antara mana kafir tu, mana hajib, mana penghalang. Ada sesuatu yang menghalang tu. Ada sesuatu yang boleh menutup untuk ambil faham tu. Tu istilah ada hijab tu.
Walaupun duduk satu majlis. Memang duk dengar tapi tak dengar melainkan suara. Suara je dia. Dengar. Saja sebut itu sikit. Hadanallah. Jadi asal nak sebut apa? Sama terjemahnya dengar, apa makna dengar? Nyata. Maksud dengar tu nyata. Tengok dia sebut. Mendengar Allah Ta'ala dengan dia, jadi Allah Ta'ala dengan sama ni dia dengar apa? Dengar tiap-tiap barang yang ada. Apa saja yang maujud, apa saja yang ada, semua Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala dengar zat dia, Allah Ta'ala dengar sifat dia, Allah Ta'ala dengar bentuk kita, Allah Ta'ala dengar warna kita, Allah Ta'ala dengar bau kita, Allah Ta'ala dengar suhu kita, Allah Ta'ala dengar panas, Allah Ta'ala dengar sejuk, Allah Ta'ala dengar bau, Allah Ta'ala dengar warna, Allah Ta'ala dengar bentuk. Suara tak sembang lah. Yang tak suara pun dia dengar. Selagi ada, semua dia dengar. Tu dia sebut Allah Ta'ala mendengar tiap-tiap barang yang ada. Istilah ada ni Allah Ta'ala dengar apa? Dengar maujudat. Kudrat iradat, tempat takluk, mungkinan. Ilmu Allah Ta'ala tahu wajibat, mustahilat, jaizat. Ni cerita sama Allah Ta'ala dengar apa? Dengar sekalian yang maujudat. Apa yang ada? Yang ada tu sama ada yang wajibat, zat Allah, sifat Allah, ataupun yang ada tu adalah mungkinat yang Allah Ta'ala dah bagi jadi. Setiap mungkin makhluk Allah Ta'ala bagi jadi, dia maujud, dia wujud, dia ada. Allah Ta'ala zahirkan dia dengan kudrat dia, maka semua tu dalam ta'aluk sama dia, basar dia. Basar pun jumpa kemudian nanti sama dengan maknanya tu. Apa makna dia? Nyata dengan sama Allah Ta'ala. Jadi dengar mana apa? Nyata. Yang istilah sebut ulama, dengar tu makna apa? Inkishaf. Itulah kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, dengar tu faham orang tak nak dengar je lah. Dan faham dengar tu suara. Subhanallah. Pula tu Allah Ta'ala dengar, semua dia dengar ni tak menyibukkan dia, tak istilahnya apa? Tak menyebabkan dia jadi sibuk dan jadi susah dengan sebab mendengar semua. Tidak. Yang tu lagilah akan rasa takjub kita, dan kita akan rasa ya Allah, memang kau lah ilah, kami ni terlalu kerdil apa yang kau beri ya Allah. Kita lah kalau agak-agak boleh dengar semua macam okey tak? Semua kita dengar okey tak? Tak okey? Jin cakap dengar, semut cakap kita dengar, best tak? Best tak? Tak best ke? Semut cakap kita dengar, nanti senyum dengar. Kan best ke macam tu? Tengok jin sembang, tengok duk sembang dengan pokok. Oi, ya, dengar je pokok cakap apa. Ada orang tu duk sembang dengan pokok. Pergi doa kat pokok dekat, nampak pokok dah doa, ya Allah. Bagilah aku boleh dengar pokok ni bercakap apa. Macam tu. Kepala otak kau siapa dia ajar gitu. Apa? Contohlah kan. Ada orang tu. Lah buat apa nak minta? Ada orang nak minta boleh dengar cakap jin. Boleh nampak jin. Kau nampak jin, semua jin kau nampak, mampu kau? Nak cerita apa? Nasib baik kita tak boleh dengar semua. Kalau dengar semua, pening kita. Ni telinga kita ni semua dengar. Handset orang semua kita boleh dengar. Ujurlah dia tak bagi dengar semua. Allah macam mana? Semua dengar. Bukan dengar suara je. Semua yang ada dalam inkishaf dia, nyata pada dia. Ya Allah. Tak boleh nak hurai tau. Tak boleh nak hurai dengar Allah Ta'ala. Itu yang kita belajar kata sifat Allah Ta'ala ni, dia akbar, maksudnya hebat sungguh Allah Ta'ala ni. Dia azim sungguh, maksudnya apa? Tak boleh nak hurai. Tak ada kata-kata nak hurai dia. Nak hurai tu. Tak ada bahasa nak bagi huraian pada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu yang dengar dengan mana nyata, bukan mendengar dengan telinga. Satu, jadi Allah Ta'ala mendengar bukan dengan alat, maka mendengar Allah Ta'ala akan zatnya. Dia Allah Ta'ala dengar. Pasal zat Allah ada ke tak ada? Allah Ta'ala dengar zat dia. Maksudnya apa? Nyata dengan ilmu zat dia, sifat dia, satu hal. Nyata ilmu, itu inkishaf ilmu. Ni inkishaf sama Allah Ta'ala akan zat dia dan sifat dia. Zat dia memang wujud, Allah Ta'ala sama zat dia, Allah Ta'ala sama
Segala sifat kamalat, sifat zati dia. Dan Allah Ta'ala dengar segala sifatnya. Lagi yang ni. Ni yang kalau kita baca dan perhati, kita akan dapatilah bahasa dia pelik sikit. Pelik pasal kita tak faham. Kalau faham, tak pelik lah. Dan saya dah hurai tadi. Satu, kalau baca, insyaAllah tak pelik. Allah Ta'ala dengar segala warna. Warna Allah Ta'ala dengar. Kenapa Allah Ta'ala boleh dengar warna? Jawab. Jawab. Pasal maksud dengar nyata. Maksud dengar ialah nyata, bukan dengar dengan mana gelombang kena di cuping telinga masuk dalam lubang telinga, bukan mendengar maksudnya tu. Dengar dengan mana nyata. Bahasa Arab ni dengar dengan mana inkishaf. Sebab tu Allah Ta'ala dengar warna. Dengar warna tu apa? Hitam putih. Dan dengar segala suara. Suara apa? Suara semut, suara anak-anak, semua suara, hatta suara hati pun dia dengar. Hati kita berbisik ni, bopi bahasa. Kita pun tak boleh dengar suara kita, tapi kita tahu kan. Kita tahu, dengar tak boleh. Allah Ta'ala inkishaf ilmu tahu, inkishaf sama dia dengar. Yang tak ada suara tu. Satu lagi nanti, dia basar pula apa yang suara hati kita tu. Idrak pula apa yang dalam hati tu. La ilaha illallah. Ni yang nak ambil faham tauhid tu. Dan yang mendengar ni pula yang macam ni siapa? Wa huwas sami. Allah dia jua yang dengar, yang inkishaf macam ni. Makhluk tak ada. Makhluk ni kita je perasan macam kita hebat mendengar. Jauh bumi langit. Bahkan martabat kita boleh dengar hebat macam ni pun nisbah dengan apa yang ada Allah Ta'ala, kita pekak. Ni limpah kurnia dia lah unjuk kita boleh dengar sesuatu. Dan mendengar ia akan segala rasa. Rasa pun 3 rasa, 4 rasa. Ni rasa apa? Pak perik, ni pak perik, ini petai, ni durian, ni IOI. Allah Ta'ala dengar rasa. Sekali lagi soal, kenapa dia boleh dengar rasa? Jawab. Pasal dengar dengan mana nyata. Jadilah macam tu. Bahasa Arab sikit, dengar dengan mana pandai. Balik esok Alhamdulillah boleh ngajar. Yang jahat tu lah, yang lain tak belajar jangan ngajar lagi. Kata dia, dapat benda istimewa tu. Orang Ta'ala dengar, bukan dengar dengan mana gelombang bunyi. Dengar dengan mana apa bahasa Arab apa? Inkishaf tu apa? Nyata. Bila nyata, bau pun nyata, warna pun nyata, bentuk pun nyata. Hatta oksigen yang kita tak nampak pun orang Ta'ala dengar. Dia dengar. So oksigen ada tak? Ke tak ada? Orang Ta'ala dengar. Orang Ta'ala tahu. Orang Ta'ala lihat. Kenapa orang Ta'ala lihat? Lihat mana inkishaf. Itu depan lah. Kenapa dia dengar oksigen? Pasal dengar dengan mana inkishaf. Dia tahu tak? Kenapa dia tahu? Pasal tahu tu, ilmu tu dengan mana inkishaf. Atas sifat khas tu yang tak jumpa selalu kita dengar dekat samak masuk kalam. Satu lagi sifat ma'ani mengikut kaedah Abu Mansur Maturidi, apa dia? Ada sifat idrak. Idrak tu membau, menyentuh, merasa. Idrak juga Allah Ta'ala membau, menyentuh, merasa semua yang ada. Warna pun dia bau, warna pun dia rasa, warna pun dia sentuh. Istilah inkishaf dia tu nyata kat dia tu. Atas bahas sebagian ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, ada satu lagi selain daripada samak basar kalam, ada idrak. Tu panjang umur jumpa. Saya menyambil dia sebut tu. Bulan puasa itu belajar dah. Bulan puasa ada kan? Matun Jaharah khatam kan? Belajar Matun Jaharah itu kan? Tak ingat? Kan kita mula-mula baca syair kan? Ada kan? Fahallahu idrakun awla khulfu. Ada tak? Apa lah tu kan? Dan tak apa yang tu? Tak dan? Ingat tak pelajaran? Pernah dengar tak? Ke dengar suara je? Saja usik-usik tanya begitu. Inilah kita punya tahap belajar. Apa dia? Dengar lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan bukan sedang tu je nak dapat ilmu tu yang mengaji. Cukup 2 bulan. Cukup 2 tahun. Itu yang 20 tahun tu. Dengar syarif 20 tahun syarif.
Ya, memang lama sebenarnya. Tambah pula yang kita belajar ni bukan kita belajar sekolah kebangsaan tu. Bukan pula dengan bahasa ibunda, dengan bahasa Melayu, dia bahasa Arab. Dan bahasa Arab mengikut apa yang sepatutnya kena faham dengan konteks Arab, yang Quranan Arabiyan, tu yang dengar bukan makna gelombang bunyi. Dengar dengan mana? Nyata. Barulah kata Allah Ta'ala dengar suara, Allah Ta'ala dengar cahaya. Orang dengar apa? Orang Ta'ala dengar cahaya. Allah Ta'ala dengar apa saja yang ada, semua dia dengar. Bentuk, warna, bau, rasa, cahaya, semua dia dengar. Biar kita rasa takjub Allah Ta'ala macam tu. Kita ni biar sampai tahap takjub ni baru andai kan. Mesti tengok budak-budak duk main apa? Kubik tu, tahu? Yang ada warna tu. Boleh buat. Bagi semua betul. Dia ada berapa? 4, 6 kan warna tu kan. Boleh? Boleh? Tak boleh? Siapa boleh? Boleh. Boleh. Satu warna boleh. Satu warna boleh tak? Boleh. Kedah lupa. Sekarang boleh buat. Ada orang dia boleh main kubik tu, dia bukan macam ni tau. Dia boleh main macam ni. Dia boleh ubah warna tu sambil lambung 3 biji, duk kucak kacir warna dia, dia sambil lambung macam ni. Dia boleh pulas dan dia boleh tengok. Dalam masa 5 minit dia boleh betulkan 3 benda dengan melambung sambil pulas satu, dan lambung tu dia boleh tengok macam mana nak pulas kiri kanan hanya menggunakan tangan dia, dua belah tu dalam masa yang sama dia lambung. Saya tak download dalam Facebook tu, ada sekali tu tengok dalam Facebook. Boleh buat. Kita tahu. Macam mana? Dekat makhluk rasa takat tu je. Kat Allah sama je. Tu kata kita belum iman lagi. Sekurang-kurangnya jadikanlah itu untuk jadi kayu ukur, aras mengukur iman kita. Kat makhluk kita boleh rasa takjub gitu, kat Allah tak rasa apa-apa. Ya Allah, ampunkanlah aku. Jadilah, mintalah. Minta ampun apa? Tak boleh capai iman tu, tak boleh dapat tasdik tu, tak boleh dapat yakin tu. Allah tu. Dan tu apa yang ada keliling kita ni, dia instrumen, alat semua untuk dengan tu kita belajar, boleh menilai, muhasabah diri, dan dengan kita belajar ni kita boleh faham apa sepatutnya ke Allah Ta'ala, apa yang kita kena capai dah hadir di hati. Dia tengok tak hadir apa pun di hati dengan Allah Ta'ala, bahkan jatuh perasaan takjub pada makhluk. Maksudnya jauh sangat lagi lah kita punya yakin dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Banyak kita kena belajar, banyak kena zikir, latihan, ilmu, amal. Jauhkan benda-benda yang boleh menggelapkan hati. Wajib tak ada jalan lain. Kalau masa yang sama duk mengaji, masa yang sama buat benda gelap hati, duk gelap gelemat tu lah. Na'udzubillah. Baik. Itu yang sambung disebut Allah Ta'ala mendengar segala rasa, tawar, manis, masin, pedas. Allah Ta'ala rasa suhu, sejuk, panas, basah, kering. Allah Ta'ala dia dengar bau, harum, busuk dan lain-lain. Apa dia dan lain-lain tu? Apa saja yang maujudat. Itu istilah. Allah Ta'ala dengar apa? Dia dengar semua yang maujudat. Dia dengar semua apa yang ada, semua dia dengar. Ada tu sama ada zat, sama ada sifat. Yang ada tu sama ada warna, sama ada suara, sama ada bentuk, sama ada rasa, sama ada suhu, sama ada bahu. Apa saja atas nama benda tu ada, Allah Ta'ala dengar belaka. Dan dengar dengan mana? Nyata. Bahasa Arab dia inkishaf. Yang tu lah pelajaran yang nak hadam tu. Rasa macam dah terror je ilmu tauhid, Allah Ta'ala mendengar. Rupanya bengap lagi, apa pun tak tahu, baru hari ni dengar. Pelik. Tak bisa dengar orang tu. Biarlah. Kata bisa dengar, tak pernah belajar pun.
Belajar pun bukan daripada ahli dia. Itu yang kita rasa macam kita dah terpelajar. Rupanya tak tahu apa lagi. Tak pernah dengar apa huraian ulama, apa ulama hurai, dengar taklah tu dengan istilah yang dipakai, dengar taklah dengan mana inkishaf. Dengan ayat bahasa tu. Jadi inkishaf dengan mana apa? Sedia nyata. Tu ternyata tu kan. Ter tu bukan dengan mana superlatif. Tapi ter dengan mana? Qadim, sedia. Ternyata pada Allah Ta'ala dengan ilmu. Ada yang ternyata dengan sama dia. Jadi ter tu dengan mana? Sedia. Bukan ter dengan mana? Paling. Bangunan tertinggi. Tak. Bukan ter dengan mana paling, tapi ter dengan mana siap, dah siap. Lepas bang isyak lagi, dia tengok makanan terhidang. Mana ter tu? Dah sedia hidang. Allah ilmu dia tersedia, ternyata. Tu inkishaf. Tu sambil-sambil tu baca, belajar linguistik, belajar bahasa tu. Tapi Arabic lah. Dan dia istilah dalam ilmu tauhid ni. Habis. Itu yang disebut satu bahasa lain, walaupun benda itu dalam batu yang pejal, tiap-tiap barang yang ada, bahasa Arab dia ada tu apa? Setiap yang maujud, Allah Ta'ala dengar sekaliannya. Jadi apa makna dengar? Nyata. Nyata tu bahasa Arab panggil apa? Sama tak dengan ilmu? Tak sama. Inkishaf ilmu tu inkishaf nyata dengan ilmu, ni inkishaf dengan sama. Ilmu satu sifat, sama satu sifat, basar satu sifat, idrak satu sifat. Semua lain-lain. InsyaAllah kita sambung. Ya. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala tuli. Mustahil tuli. Yang tuli itu siapa? Kita lah. Nisbah kita dengan apa yang ada pada Allah Ta'ala, kita ni tuli. Paling takut tuli ni apa? Memang tak boleh dengar panggilan datang masjid, panggilan mengaji, tak boleh dengar pengajian. Tapi kalau lagu, pantas dengar. Siap nyanyi lagi. Cinta ingat ada. Boleh nyanyi lagi. Suara sedap lah tu. Baca Al-Quran surah Al-Falaq pun tak boleh baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Diam. Tapi kalau lagu, tak apa-apa lagu. Lagu itu start pun dia boleh nyanyi. Sama macam lagu dalam radio tu. Dil kucu dede. Ni zaman saya kecil-kecil dulu. Saya nak cerita apa kat dia orang pun saya sembang, dia kata apa? Dia orang duk pasang lagu tu. Saya kata saya dulu kecil-kecil macam itulah suasana dia, jiran macam-macam. Dia orang duk pasang lagu. Saya bukan hafal lagu, tapi pasal jiran pasang lagu, saya hafal lagu. Zaman saya kecil-kecil dulu duduk di rumah, sekolah-sekolah lah, bila duduk rumah, jiran pasang lagu tu semua dalam kepala. Tapi bila dah tinggal dalam, duduk di rumah, dah pergi pondok, saya tak dengar dah lagu-lagu tu. Lagu-lagu saya takat saya duduk kat rumah tahun 86, 87. Lepas tu saya tak duduk rumah dah, saya pergi pondok, saya tak dengar lagu. Alhamdulillah. Lagu saya takat tahun 86, 87 lah. Sebelum tu memang nak dengar macam-macam. Tu yang Cal Mary Sate. Pakcik Dolah orang tahu, Bobby lah apa, semua tahu. Bobby. Enak dengar saya nyanyi lagi sikit. Bolo-bolo. Masih dengar lagu tu kan? Papa bolo-bolo. Tak saya dengar kan? Apa tak dengar? Tu lagu lama. Kucuc hotahe. Tu saya tak tahu. Saya tak dengar filem tu, lagu tu. Zaman tu saya duduk mengaji. Apa dia ni? Nak cerita apa ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni mendengar ni, walaupun terlalu do'eh dengar kita, tapi dengar kita memang kita dengar sungguh apa yang sepatutnya kita kena dengar. Amin ya rabbal alamin. Itu sikit iktibar kita. Nisbah kita nak ambil tauhid, Allah mendengar, aku ni pekak ni dengar, Allah yang bagi aku dengar. Tu dia bagi dengar ni percuma ke? Ini adalah pemberian amanah yang kita kena jaga
wajib kena jadi orang amin, jangan jadi khain, jangan jadi pengkhianat. Jangan tak tahu siapa bagi dengar, dan jangan salah dengar apa yang tak sepatutnya didengar. Itu prinsip tauhid. Ke-12 soalan. Ya. Yang tu pelajaran ni adalah mubtada, khabar, subjek, predikat. Orang bahasa Melayu dia tak ada bahas panjang-panjang sangat. Kaedah bahasa Arab ni dia bila subjek ada predikat. Biasanya kalau ayat biasa subjek dia mesti makrifah, mesti dipanggil apa? Common noun. Ya. Dia tak boleh common noun, dia mesti dia mesti proper noun, isim makrifah. Mubtada mesti isim makrifah, mesti proper noun, tak boleh common noun. Tapi khabar dia boleh isim nakirah. Dia panggil common noun. Dalam kaedah ilmu nahwu, kalau mubtada mu isim makrifah, khabar pun isim makrifah, dia akan dengan makna hasar. Makna hasar ni dia makna khas. Itu huwa di isim dhamir. Kita jumpa nanti isim makrifah. Al-ma'rifatu khamsatu asya. Ismun dhamir wa yam Zaidun wa makata, gitu kan. Kalau proper noun, mubtada pun proper noun, khabar pun proper noun, dia kena dengan mana? Kalau huwa al-hayyu, huwa isim dhamir makrifah, al-hayyu pasal nama Allah Taala, isim makrifah, dia isi alam, nama khas, proper noun. Kalau mubtada dengan khabar ni dua-dua proper noun, dia menunjukkan mana? Khas, Allah saja yang hidup. Wa huwas sami', dia saja yang dengar. Dia ada makna macam tu mengikut kaedah ilmu balaghah. Kaedah nahwu ada, tapi dia punya disiplin besar dalam ilmu balaghah. Itu maksud. Tak boleh nak telan lagi, dengar je dulu. Nanti sampai bab ni. Pastikan soalan dengar apa yang saya bentang. Saya dah bagi amaran semalam. Zat, itulah zat. Zalika. Siap? Itu ngaji khas tajwid. Orang ngaji tauhid dia fokus tajwid. Bagus jugalah, peka jugalah zat tu kan. Melayu zat. Boboh je. Sebut zat pun zat dengan huruf zai kan. Hantam saja. Tak ada masalah sangat tu. Mungkinat yang jaizat tu apa dia? Mungkinat dan jaizat sama pengertian. Mungkin pun, mungkin adalah jaiz, jaiz adalah mungkin. Jaizat, mungkinat, yang tu dia jamak muannas salim. Hang tak dengar tu kan? Itulah masa orang ngaji nahwu hang tidak. Yang ni jangan tu. Tak jumpa dengar mengaji pula, bila pula tak tahu. Dah boleh faham? Boleh faham. Hang faham macam tu maksudnya hang boleh dengar lah nahwu. Jadi jangan penting ngeli tahu. Okey. Tu pukul anak sini menantu tu. Tak faham? Sifat yang wujudi, sifat yang tak wujudi, sifat adami, dia tak takluk pasal mendengar hanya pada yang maujudat. Jadi sifat salbiah, nama dia sifat adami kan. Jadi dia bukan benda wujud. Nisbah idrak, Allah Ta'ala idrak dengan ilmu, ya. Maksudnya inkishaf ilmu wajib mustahil harus. Tapi kalau sama maujudat ni dia bukan bicara masalah wajib mustahil harus, tapi dia cerita wujud. Kalau yang memang sabit wujud, sama ada Allah zat dan sifat dia yang wujud dia dengar, ta'alluq inkishaf. Kalau makhluk yang dia bagi jadi, dah bagi jadi wujudi, itu ta'alluq inkishaf sama. Tapi kalau makhluk tak bagi jadi, bukan ta'alluq lagi sifat sama, pasal dia belum wujudi, dia masih makdum. Jadi kalau salbiah bukan ta'alluq sifat sama, pasal salbiah sifat adami, dia salbiah, dia bukan sifat wujudi, dia bukan subuti, dia sifat adami. Orang tanya faham tak apa? Itu wujud dia. Pedas memang ada ke pedas? Boleh idrak pedas?
boleh rasa pedas. Panca indera kita boleh kesan pedas. Boleh kan? Pedas rasa kat mana? Lidah. Kat kita lidah memang ada ke pedas? Memang ada. Untuk Allah Ta'ala, dia dengar tak pedas tu. Ya. Setiap memang wujud. Tak, pedas bukan intibari. Wujudi. Mana-mana yang kita boleh capai dengan panca indera 5 ni semua wujudi. Sejuk, panas, pedas, bau, wangi, busuk. Mana yang boleh capai dengan panca indera 5, our 5 sense ni kan, penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuh, 5 deria kita ni, semua tu adalah wujudi. Panas, sejuk, wujudi. Intibari lain, intibar bukan. Intibari ada bab jumpa penyamur ni. Ya, sifat ma'ani, semua sifat ma'ani. Walaupun yang saya sebut sekali lalu ada yang tak masuk dalam kita bahas 13 sifat tu, sifat ma'ani 7, ada yang kata ke-8 tu, yang idrak tu, itu pun adalah sifat wujudi. Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah. Tu yang dipanggil sifat zatiyah, sifat wujudiyah, sifat ma'ani, sifat subutiyah. Tu nama-nama dia. Tu yang nama-nama tu bukan sebarang tu. Semua tu dia ada berkait rapat dengan apa kita bicara untuk memahamkan dan telan hadam betul apa kita nak bicara. Yang itibari tu hal tu maknawiyah nanti. Allah Ta'ala mendengar, tentulah zat dia ada sifat dengar. Ada sifat dengar di zat tu. Tu sifat dengar ni mesti sabit di zat. Tu macam mana nak tengok? Tapi ada, itulah dia panggil kaun qadiran, kaun aliman. Itu panjang sikit lah ceritanya tu. Lain lagi apa soal? Allah Ta'ala dia dengar ada ilmu dia. Ilmu dia memang ada ke tak ada? Ya, dia dengar ilmu dia. Dengar dengan mana apa? Okey, siap. Pasal dengar tu apa? Ilmu sifat ma'ani, wujudi. Jadi dia dengar tak ilmu dia? Ya. Nah, dengar bukan makna gelombang. Dengar dengan mana? Inkishaf, dengan makna nyata. Okey. Bagus soalan tu. Steady tak soalan tu? Ada orang tak boleh tanya tu, ada orang tak faham. Dia boleh faham. Okey lah. Okey lah juga. Ya, betul. Pasal kita duk faham dengar, kita faham dengar macam konteks kita dengar. Itu yang kita rasa kita bape. Kalau kita faham betul-betul yang tu pun kalau duduk hayati Allah dengar Allah. Warna dia dengar, bau dia dengar. Ya Allah, inkishaf. Ambil lah istilah tu. Atau bila baca Quran tambah pula faham pula disiplin muntadak khabar isim ma'rifah Allah juga dengar. Allah. Kita ni pekak lagi, memang pekak kita ni. Mengakuilah pekak. Dah lah pekak, memang dengan mendengar orang taklah jauh. Dah lah pekak itu, pekak lah tu, tak ada mau dengar benda-benda yang sepatutnya kita dengar, duk dengar benda yang tak sepatutnya dengar. Memang kita pekak daripada mendengar kebenaran. Na'udzubillah. Dah. Tak boleh beza lagi inkishaf ilmu dengan inkishaf sama. Nanti jumpa lagi. Basar pula. Dengar lagi sekali ikut nak faham. Tak boleh beza tu pasal ilmu dengan sama ke? Lain lah. Kena faham lain tu. Macam mana hakikat, macam mana kita tak tahu. Sama kan nanti basar pun inkishaf juga. Nanti saya buat perbandingan nanti, insyaAllah kot mudah nak faham. Coming soon, insyaAllah. Tomorrow morning we will continue about basar. Okay. InsyaAllah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.